Salam sejahtera diucapkan pada warga Maya yang dikasihi sekalian. Saya Nik Nuraina Najatul Amin binti Zainal Amin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Tapah. Beradinya saya di sini adalah untuk menceritakan tentang buku yang telah saya baca. Buku yang telah saya baca adalah bertajuk Girl in Pieces, karya Catherine Glasgow. Buku ini mempunyai 448 muka surat serta diterbitkan pada tahun 2016. Novel yang dikarang indah oleh Catherine Glasgow ini menceritakan tentang tragedi seorang gadis berumur 17 tahun, Charlie Davis, sepanjang hidupnya. Novel ini bermula apabila Charlie sedar semula selepas percubaan membunuh dirinya yang gagal. Pada usia 17 tahun, Charlie telah pun kehilangan bapanya akibat membunuh diri serta didera secara fizikal oleh ibunya sendiri. Melihat rakan baiknya mengalami kerosakan di bahagian otak akibat gagal dalam percubaan membunuh diri dan juga kehilangan tempat tinggal, mekanisme mengatasi kesakitan selepas peristiwa traumatik terbahagi kepada dua, iaitu mekanisme secara sihat dan juga mekanisme secara tidak sihat. Mekanisme secara sihat seperti mendengar muzik dan juga penghasilan karya seni, manakala contoh kepada mekanisme secara tidak sihat pula seperti pengambilan dadah dan juga alkohol. Selepas beberapa kali siri percubaan membunuh diri dilakukan oleh Charlie, dia kini ditempatkan di Minnesota Center, rumah yang ditubuhkan untuk kanak-kanak perempuan yang mencederakan diri mereka sendiri. Dia didiagnos atas tindakan mencederakan diri tanpa niat membunuh diri, tekanan gangguan impuls, tekanan selepas peristiwa traumatik dan juga mutism terpilih. Selepas seminggu berada di sana, Charlie mula menunjukkan kemajuan yang menggalakkan dia untuk bersuara dan juga lukisan. Walau bagaimanapun, dia tidak dapat untuk meneruskan rawatan tersebut di atas kekurangan jumlah insurans perlindungan dirinya sendiri. Disebabkan dia di bawah umur, dia diletakkan di bawah jagaan ibunya sendiri. Mengetahui bahawa keadaan ini akan menghalang pemulihannya, dia kemudian menghubungi rakannya Mikey dengan campur tangan Mikey yang menghantar tiket bas kepada ibu Charlie untuk menyertainya di Tucson, Arizona, di mana tempat dia belajar di college. Apabila dia sampai di Tucson, Mikey tidak bersamanya. Dengan ini, dia menggunakan apa yang telah dipraktikkannya di Minnesota Center, seperti pernafasan, gerakan berulang serta lukisan. Apabila Mikey kembali, dia telah pun mendapat pekerjaan sebagai seorang pencuci pinggan di kedai kopi di True Creek dan juga telah pun mempunyai studio apartmennya sendiri. Walaupun kehidupan Charlie semakin sihat, tetapi dia masih lagi bergelut di dalam kehidupan yang tidak sihat. Sebagai contoh, dia masih lagi menyimpan kit pemotongan seperti kaca pecah, pembalut dan juga salap sebagai sandaran jika dia memerlukan pelepasan dan tidak mampu untuk melepaskannya secara sihat. Kekangan kewangan dan kekurangan kerjasama dari pihak komuniti amat membebankan Charlie. Pendapatannya sebagai seorang pencuci pinggan tidak cukup untuk membayar sewa dan juga keperluan hariannya. Apabila Mikey menawarkan makanan dan juga wang tunai untuk membeli ubatannya, dia tidak mahu, akan tetapi tidak mampu untuk mengatakan tidak. Walaupun Mikey merupakan rakan yang rapat dengannya, tetapi Mikey mempunyai teman wanita dan juga kumpulan. Hal ini membuatkan Charlie berasa seperti orang luar di dalam hidupnya. Kehidupan Charlie mencapai di titik yang krisis apabila Alice, rakannya dari Minnesota Center, datang untuk tinggal bersamanya. Apabila mereka mendapat tahu bahawa terdapat seorang gadis dari Minnesota Center meninggal akibat membunuh diri, Alice kemudiannya mengambil dadah. Namun di atas sebab-sebab tertentu, pengedar dadah tersebut menyepahkan apartmen Charlie. Terkejut akan kejadian tersebut, Charlie mula mencederakan dirinya sendiri, tetapi dapat diselamatkan oleh dua rakan sekerjanya di True Creek. Mereka membawanya berjumpa dengan datuk mereka, Felix. Felix merupakan seorang artis di New Mexico. Dia menggalakkan Charlie untuk mencari medium-medium yang sesuai untuk mengekspresikan perasaannya. Charlie kemudiannya kembali ke Tucson, Arizona buat sementara dan didamaikan dengan rakannya iaitu Alice dan juga Mikey.
Di pengakhiran novel, Charlie kembali ke New Mexico dan bekerja bersama Felix sebagai pembantunya. Setiap penulisan pastinya ada mesej-mesej yang tertentu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Dari sudut perspektif saya, penulis ingin menyedarkan pembaca untuk lebih prihatin terhadap keadaan sekeliling dan juga penyakit mental ini tidak mengira usia dan tidak semestinya remaja tidak akan mengalami penyakit-penyakit tersebut. Kesimpulannya, buku ini amatlah sesuai untuk dibaca pelbagai peringkat usia dengan susunan cerita yang menarik tentang perjalanan seorang gadis berumur 17 tahun yang menyayat hati ini. Pastinya pembaca tidak akan berasa bosan. Demikian makalah ini, diharap warga maya dapat memperkembangkan pemahaman dan juga pengetahuan semasa membaca buku tersebut. Sekianlah sinopsis buku saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.